Okey, sekarang saya fast forward sikit. Kisah Musa alaihissalam. Saya akan berkongsi satu perkara dengan anda mengenai Musa alaihissalam dan kemudian tu saya akan memberikan anda contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang saya mahu anda cuba fikirkan siapa yang sepatutnya melawan Musa alaihissalam. Anda tahu kan siapa? Siapa? Bila dia membuang tongkatnya dan tangannya yang sepatutnya bercahaya, siapa? Ahli sihir kan? Kamu tahu kan peristiwa itu? Okey. Jadi di suratul Syu'arah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kita yang ahli sihir ini semua telah dibiayai dengan lumayan. Mereka telah dicari dan dikumpulkan dari semua bandar-bandar yang berbeza dan yang terbaik di kalangan mereka telah dipilih. Kumpulkan semua ahli sihir yang terhebat dari semua bandar-bandar. Okey, kemudian tu mereka dibuatkan sangat popular. Dengan kata lain, Fir'aun ni sudah pun dihina. Semua orang tahu tu Fir'aun telah dikalahkan oleh Musa AS. Jadi sekarang nama Fir'aun sudah jatuh. Kelihatan sangat teruk di mata masyarakat. Jadi sekarang Fir'aun mahu buat ahli sihir ni semua kelihatan bagus. Buatkan nama mereka semua naik. Jadi Fir'aun ni belanja dengan begitu banyak masa. Menyebarkan berita dan menghabiskan banyak wang. Dan banyak kempen politik memberitahu orang-orang. Pahlawan-pahlawan Mesir akan bertanding. Siapa pahlawan Mesir ini? Ahli sihir. Dan kempen besar-besaran melaungkan hero-hero Mesir ini. Hero-hero kita ini semua akan menyelamatkan tanah Mesir, tanah kita dari ancaman Islam ini. Ahli sihir ini akan lindungi bangsa kita sehingga mereka berkempen melaungkan slogan kamu semua rakyat mesti menjadi peminat siapa? Penyokong siapa? Ahli sihir. Sehingga kan ada satu ayah di suratul Syu'arah bahawa orang pun mula berfikir la'allana nattabi'us saharah in kanu humul ghalibin. Mungkin kita semua akan mengikuti ahli sihir lepas ni jika mereka menang. Dengan kata lain, mungkin kerajaan juga tidak akan menjadi milik Fir'aun lagi. Mungkin kerajaan akan berpindah milik kepada ahli-ahli sihir ni. Begitulah tahap popular mereka ni. Disebabkan kempen politik Fir'aun ni. Begitu popular, Fir'aun telah membuat mereka dan kemudian lepas tu pula anda tahu kan Yaumul Zina di mana hari pertempuran itu akan berlaku. Okey, macam mana anda mahu memastikan semua orang keluar dan menyaksikan pertempuran ini? Kerana Fir'aun mahu pastikan seluruh negara memerhatikan aksi ini live kan. Perlu memastikan semua orang melihat yang Musa AS telah dihancurkan. Jadi apa yang dilakukan? Kita dapati di Al-Quran. Waqila linnasi hal antum mujtami'un. Rakyat diberitahu adakah kamu semua akan datang tengok atau tak? Rakyat semua dipaksa keluar untuk menyaksikan pertempuran ini dan semua orang diberitahu oleh tentera. Dan dengan kempen politik bahawa pahlawan kamu ini, hero-hero kita ni, yang akan kamu sokong adalah siapa? Ahli sihir, kan? Okey, saya fast forward kisah ni. Musa AS campak tongkat dan menjadi ular besar, telan semua tali dan batang kayu ahli sihir ni semua. Dan lepas tu siapa yang jatuh ke sajdah? Ahli sihir. Dan ahli-ahli sihir ni semua bangun dari sajdah dan mereka mengisytiharkan qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kami percaya, kami beriman pada Rabb sekian alam. Rabb kepada Musa dan Harun. Nampak tak? Okey, tengok ni. Cuba fahamkan ni. Siapa yang telah keluarkan duit untuk pentas besar-besaran ini? Siapa yang keluarkan duit untuk bagi tahu semua penonton, semua rakyat untuk datang? Siapa yang keluarkan duit untuk kempen politik untuk sokong ahli sihir ni? Hero-hero negara ni? Pahlawan Mesir ni? Siapa yang telah belanja dan habiskan jutaan-jutaan dolar dalam kempen itu untuk membuatkan pentas yang paling besar yang pernah mereka buat? Dan kemudian mereka boleh berdiri atas pentas yang besar itu. Dan semua ini. Lepas tu, Musa AS pula tidak perlu melakukan dakwah pun di atas pentas tu. Mereka yang telah buatkan dakwah untuk Musa AS, kan? Okey, siapa yang keluar duit? Siapa yang bayar untuk ni semua? Fir'aun laknatullah. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala ada rancangannya. Anda hanya perlu lapangkan dada, itu je. Anda boleh komplain 10 minit sebelum ni semua, alamak begitu banyaknya sumber, sangat banyak duit, kuasa sangat besar nak dilawan. Macam mana semua orang akan mendengar mesej Islam? Dan hanya 10 minit lepas tu pula anda dapat melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Faham tak? Sebab itulah kita mempunyai iman. Tidak kira betapa buruknya sumber kelihatan di pihak lawan, kita tidak akan tahu caranya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalikkan keadaan mereka dan menjadikannya sebagai kemenangan untuk kita.
Itu kita tidak akan tahu bila. Saya bertemu menteri dari Eropah yang merupakan salah seorang paling berperanan di Switzerland yang dulu instrumental dalam melarang menara masjid pada masa dulu. Dan lepas tu dia juga menulis buku terhadap Nabi SAW dan mereka berusaha untuk meluluskan undang-undang dan bahkan mendorong orang menghina Nabi SAW di Eropah. Mendorong orang untuk perkara-perkara seperti ini. Dan dia berada di bahagian depan sayap kanan kempen politik. Lelaki itu sekarang telah mengucapkan syahadah baru-baru ini. Dia seorang Muslim sekarang. Ketika saya bertemu dengannya 2 tahun lalu, anaknya masih bersamanya masih belum jadi Muslim dan dalam persidangan itu, anak dia pula mengucapkan syahadah. Subhanallah. Orang-orang ini yang dulunya berada di depan sekali menjalankan kempen kebencian terhadap Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengubahkan hati mereka. Jadi mengapa kita mesti tertekan? Mengapa kita perlu bersikap negatif? Subhanallah.